warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Farizin Spa, top fan kita juga Fatimah Syamsuddin, Aisyah Iskandar, Laila, Muhammad Izzuddin. Lama dah tak nampak Muhammad Izzuddin. Apa khabar Muhammad Izzuddin? Muhammad Syahid, Aisyah, Fatimah, Ruslan Rahman, top fan. Nurliza, Aziz Zainab juga merupakan top fan. Isha Aziz, top fan. Nabila Sulaiman, Masida Mustafa, Jami'atul Wafa. Masya Allah, bagusnya nama ni, Jami'atul Wafa. Perhimpunan segala kesetiaan, maknanya Haji Hafizah, Ustaz Syafiq Murad. Waalaikumsalam Ustaz. Salina Waludin, Nurilis, Taqiyah Ummu Maryam. Masya Allah, mudah-mudahan jadi orang bertakwa. Farah Wahida, Nur Sahaliza, top fan juga. Lazmul Syahra, Rokia Samad, Farida Ali, Nur Aziza Cik Nawi, Latifah Abu Hassan, serta semua para peminat kuliah tafsir yang dimuliakan Allah sekalian. Kami saya CMS. Hari ini saya kedatangan tamu kat office, tapi saya sedih kerana tamu di kalangan sahabat-sahabat Ustaz Zazan ni tak sanggup nak ziarah saya. Datang terus tinggalkan barang saja, tak sudi nak jumpa saya. Jadi kadang-kadang kalau datang ke Telaga Biru, maklumkanlah, mudah-mudahan adalah perhubungan dapat kita buat, kebaikan dapat kita tambah, dapat ambil gambar dengan tuan-tuan perempuan, memandangkan dengan waktu PKP sekarang pun dah jadi satu rahmat. Terima kasih yang datang. Dia datang tolong maklumkanlah, WhatsApp pada saya personally, terutamanya kepada sahabat-sahabat dalam kelab ini yang sangat dimuliakan Allah. Tolonglah beritahu nak datang, beritahu lebih awal supaya saya dapat buat persiapan untuk raikan tuan-tuan mana yang mampulah. Saya belajar daripada guru saya ketika di Indonesia dahulu. Beliau berkata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Buat baik kepada orang sebagaimana Allah buat baik kepada kamu. Kadang-kadang buat baik ni bukan setakat bukan sekadar sebagian kita menganggap buat baik ni mesti buat makan, mesti jamu, kan? Baguslah, itu satu kelebihan. Tapi kalau bertanya khabar pun, senyum pun, dapat jumpa pun dah jadi satu rahmat. Mudah-mudahan jadi syafaat tuan-tuan bagi kepada saya di akhirat nanti. Jadi kalau kelab ni, kelab Ustaz Zazan datang ke pejabat saya di Telaga Biru ataupun di Zazan Travel, tolonglah maklumkan supaya saya boleh tunggu dan jumpa tuan-tuan yang sangat saya kasihi kerananya. Terima kasih tuan-tuan, kita bertemu di sini kerana Allah dan pisah kerana Allah, insya-Allah. Jadi sekiranya yang hadir, Ita Arifin, Nurizan, Siti, Saidah Saleh, Yaakob Halim, semua yang hadir. Siti Khadijah. Mari kita lihat ayat ketiga lagi sekali sebelum masuk kepada ayat keempat dari surah yang mulia ni. Surah yang sangat panjang, yang mempertautkan kita dengan isteri kita, dengan ibu kita, dengan anak perempuan kita, dengan kakak kita, dengan pekerja-pekerja di ofis kita, di kalangan orang perempuan. Betapa kemuliaan yang telah diletakkan oleh Allah, oleh Islam untuk mereka yang ada keliling kita. Wanita-wanita inilah yang telah pun membantu jadual kejayaan kita sebenarnya. Jadi hargailah mereka. Saya sangat takut untuk menghuraikan surah ni. Takut ada hati yang terluka, takut yang tidak faham, takut tersilap faham dan sebagainya. Moga Allah beri pada saya kelancaran, kefahaman dan juga ilmu. Di samping saya sampaikan kepada tuan, ilmu saya pun tambah, insya-Allah. Baik, rujukan saya pada malam ni adalah Tafsir Munir jilid yang kedua, muka surat 570. Bagi yang memiliki Tafsir Munir boleh lihat ayat yang ketiga dan keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu.
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. Jika kamu bimbang tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim sebagaimana bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 ataupun 4. Tapi jika kamu bimbang tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahlah seorang sahaja atau hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat kezaliman. Dan berikanlah mas kahwin, iaitu mahar, kepada wanita yang kamu kahwini sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Muslim-muslimat yang hati dan dikasihi sekalian, telah kita bincangkan sebelum ini latar belakang penurunan surah. Ia ada kaitan dengan sejarah yang berlaku pada masa Nabi SAW, iaitu kehilangan ramai di kalangan kaum lelaki, ketua-ketua keluarga, suami-suami. Jadi yang tinggal itu kena meneruskan kehidupan. Yang meneruskan kehidupan dimaksudkan di sini adalah lelaki yang lain datang untuk membantu pada peringkat awal, membantu anak yatim, tapi lambat laun bila membantu ia menimbulkan satu perasaan dalam hati yang Allah saja lebih mengetahui tentangnya. Mungkin kecenderungan kepada wanita itu atau kecenderungan kepada anak perempuan kepadanya. Maknanya anak yatim itu. Yatim telah kita bincangkan dalam pandangan kebanyakan para fuqaha adalah anak-anak di bawah umur aqil baligh. Maknanya kalau lelaki biasanya dalam usia 15 tahun. Mungkin seorang perempuan pada usia 12 tahun, tapi mengikut kepada kanun dipanggil sebagai majalah Al-Ahkam Al-Adliyah ketika kerajaan Islam Osmaniyah Atrak Turkiya memerintah, mereka telah menggazetkan hukum mengikut mazhab Hanafi. Maka mereka buat satu kanun, satu undang-undang yang menjadi dasar pijak kepada negara Empire Osmaniyah yang besar itu. Maka mereka memakai pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan bahawa anak-anak itu dianggap yatim bila berusia bawah 18 tahun. Menjelang 18 tahun, mereka biasanya ada kemampuan untuk survive sendiri, tak dinafikan. Kadang-kadang dengan sebab tekanan hidup pada usia 12 tahun, kalau kita pergi ke daerah-daerah tertentu di Sabah contohnya, kita dapat lihat anak-anak orang Islam yang berasal dari Filipina itu pada usia 12 tahun sudah independen. Saya pernah jumpa di Sabah seorang usahawan pada usia muda memiliki kapal. Beliau berkata dia usia 14 tahun ayahnya wafat, meninggal dunia, maka dia kena jadi ketua keluarga selaku anak lelaki sulung. Dan dia telah pun bekerja dengan bersungguh-sungguh, memodalkan kesungguhan, kejujuran, maka bangsa asing yang menjadi majikan sayang kepadanya, sehingga akhirnya pada usia 20 tahun dia sudah memiliki kapal tuan-tuan. Maka ini subjek kepada perkembangan keadaan manusia. Walau bagaimanapun pada zaman kerajaan Islam Osmaniyah dahulu, mereka meletakkan dasar seseorang anak dianggap yatim bila ayahnya wafat ketika usianya bawah 18 tahun, kerana biasanya di bawah usia itu mereka masih lagi sekolah, mereka lagi pergantungan pada ayah masih tinggi. Jadi itu adalah satu kaedah yang dipegang. Jadi berarti kalau di bawah 18 tahun, biasanya anak-anak itu hendaklah diuruskan oleh mereka bertanggungjawab di kalangan wali. Wali ni pakcik ke, biasanya pakcik sebelah ayah lah. Maka amanah ni sangat besar, telah kita bincangkan. Kemudian tuan-tuan yang mulia kat Allah sekalian, ada kalangan keluarga yang ditimpa ujian ini, kematian ayah sebagai contohnya, atau perempuan itu kematian suami, tidak punya adik-beradik lain. Di kalangan mereka ni yang berhijrah ke Madinah dalam latar belakang ketika turunnya surah ini, maka mereka dijaga oleh teman-teman karib kepada Allah yarham ataupun asyahid ayah mereka. Maka timbullah dalam perasaan hati lelaki tersebut ketika datang selalu membantu keluarga yang ditimpa ujian ini, perasaan cenderung kepada wanita itu, mungkin kerana rupanya, mungkin kerana akhlaknya, mungkin kerana kekayaannya. Maka Allah pun memberikan satu kiasan, satu ta'rid, satu uslub yang dipanggil sebagai, dalam uslub bahasa yang digunakan di sini, jika ada kecenderungan itu dan mampu kamu melakukannya, maka boleh kamu berkahwin, sama ada 2, 3 ataupun 4. Nanti kita akan lihat di hujung surah An-Nisa ini menceritakan walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kamu tidak akan dapat berlaku adil mereka
Adil dan juga iqsad telah pun saya bincangkan dengan tuan-tuan dalam kuliah semalam. Kalau iqsad ni perkataan bil qist wala alla tuqsitu lain daripada alla ta'dilu. Ada persamaan. Kalau bahasa Melayu kita menganggap kedua-duanya merujuk kepada keadilan, kesaksamaan, tapi di sudut bahasa Arab ada perbezaannya. Saya dah jelaskan semalam, tuan-tuan merujuk kuliah kita semalam ya. Baik, dalam ayat ini kalau kita perhatikan Allah SWT menjelaskan bahawa di hujung ayat ni dzalika adna alla ta'ulu, dalam ayat yang ketiga yang telah saya huraikan panjang lebar semalam dalam kuliah semalam, maka di hujung ayat ini Allah menyatakan dzalika adna alla ta'ulu. Oleh demikian, iaitu menikahi 4 wanita atau menikahi 1 wanita saja cukup bagi kamu jika kamu tidak mampu. Alla ta'ulu. Ta'ulu ni boleh kita lihat dalam hadis Nabi SAW bila Nabi mengingatkan tentang ta'ulu ni, bila baginda SAW menyatakan ibda biman ta'ul, mulakanlah dengan orang yang kamu jaga. Jadi perkataan ala ya'ulu ni adalah merujuk kepada, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ia merujuk kepada apa yang boleh kita faham dalam konteks kehidupan pada hari ini. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Ibn Tabari, contoh tafsir ulama di kalangan ulama muhdatsin macam Tahir Ibn Ashur dalam Tahrir Tanwir mengatakan bahawa ala ya'ulu ni merujuk kepada belanja, merujuk kepada menanggung, merujuk kepada kalau kita lihat orang yang memiliki banyak anak, tentulah banyak tanggungannya, ramai isteri banyak tanggungannya. Barangkali dari sudut perspektif moden dikatakan oleh orang-orang bijak, bagi seseorang yang nak melakukan poligami, yang kemampuan keuangan itu hendaklah pendapatan pada hari ini jangan kurang dari 15,000 kata mereka. Jadi kalau kurang daripada itu nanti akan ada perbelanjaan yang sengit. Jadi di sini kata, kalau kita dapat fahami, Allah mengingatkan dzalika adna alla ta'ulu. Kata Imam Syafi'i, supaya kamu mengukur baju di badan sendiri, kamu mampu ke atau tidak. Kalau kamu tak mampu, satu fawahidah, dzalika adna alla ta'ulu, Allah kaitkan dalam ayat ini bila kita perhatikan strukturnya, fankihu ma taba lakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Kalau kamu mampu, kamilah 2, 3 atau 4. Kalau tak, kamu takut kamu tak mampu melakukan adil, maka 1. Itu lebih patut jika kamu takut menanggung belanja dan tidak mempunyai kemampuan untuk menguruskan mereka. Ini kata tafsiran dikemukakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi pemahaman seperti itu dijelaskan oleh ramai ulama, dan ada hadis yang mendukung makna, antara lain hadis Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, al-yadul ulya khairum min as-sufla wabda' biman ta'ul. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Jadilah orang yang beri. Latih anak kita untuk rajin berinfak, belanja kawannya sebagai contoh. Di samping kita ajar mereka berniaga, ajar mereka untuk bersedekah. Ya, dan tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Kalau kita ajar anak kita berniaga, sebagai contoh berniaga makanan, dia duduk kat asrama, bukan salah pun ajar dia berniaga. Nanti harga makanan ni katalah RM5, tapi kerana kawan tu datang daripada tempat jauh, keluarganya susah, cuti pun dia tidak pulang, dari ukuran kebendaan nampak ada kekurangan, maka bagilah diskaun pada dia. Menjual pada harga kos ke, kerana dah buat untung penjualan makanan yang lain, pack yang lain, contohlah tuan-tuan ya. Jadi ini juga satu bentuk sedekah sebenarnya. Kita kena bangunkan semangat perniagaan seperti ini dalam diri anak-anak kita. Kerana menarik untuk kita sebut bab berniaga ni dalam satu hadis ketika Nabi SAW menyuruh seorang sahabat untuk membeli kambing di pasar di Madinah. Nabi beri kepadanya 1 dinar. Dia pun pergi ke pasar Madinah. Tiba-tiba bila dia pulang, pada waktu yang dijangkakan itu, dia pulang bawa seekor kambing dan 1 dinar pula. Macam mana pula dia boleh duplicate 1 dinar boleh jadi 2 dinar, beli seekor kambing buat pulang 1 dinar tak luar. Akhirnya dia ceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tahu keadaan kita dalam kesukaran sekarang, maka Nabi bagi pada saya 1 dinar, saya beli seekor kambing, saya jual balik kambing itu pada harga 2 dinar dengan mengatakan ini kambing Rasulullah. Bijak tak sahabat ni? Jadi sahabat-sahabat lain ada perasaan di situ, sentimental value.
Tengok Rasulullah punya, tentu nak beli. Kalau berapa dinar pun dibelinya. Maka sahabat yang kaya telah beli kambing itu pada harga 2 kali ganda harga pasaran biasa. Nampak tuan-tuan? Maka kambing itu dibeli pada harga 1 dinar, dijual pada harga 2 dinar, dan dapat 2 dinar itu dia beli lagi seekor kambing dan bawa pulang 1 dinar kepada Rasulullah SAW. Bila pulang Rasulullah tanya kepadanya, macam mana boleh jadi ini? Dia pun menceritakan apa yang berlaku, dan Nabi kita SAW pun senyum tanda ikrar kebenaran buat demikian tuan-tuan. Jadi maksudnya dalam kehidupan kita kena latih anak-anak kita untuk berniaga lah. Ada sahabat saya yang memiliki sekolah di Terengganu, Principal Ridwan, sekolah namanya Show Me. Tuan-tuan dari Terengganu boleh hantar anak-anak ke sekolah ni, insya-Allah mudah-mudahan baik-baik. Semua sekolah orang Islam niat yang baik-baik, insya-Allah. Beliau kata, saya mengajar anak-anak ni daripada tadika ustaz untuk berniaga. Allah mulianya. Main Saidina ke, Monopoly ke, masuk je kelas pagi Rabu main. Allahu Akbar. Kita kena bangunkan semangat perniagaan ni tuan-tuan, kerana perniagaan adalah perjuangan adalah jihad sebenarnya. Baik, kembali kita kepada ayat ni tadi, bila Allah SWT menyatakan kalau kamu takut tidak mampu, maka satu memadai. Saya kagum dengan satu mesej yang dihantar kepada saya tuan-tuan, seorang sahabat. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada mesej ni. Kongsi-kongsi jangan ambil hati tuan-tuan. Baik, sekadar berkongsi pendirian peribadi, saya bacakan mesej ni. Saya memang pro poligami atas 2 sebab utama. Dengar dulu ia termaktub dalam syariat, maka ia wajar dinormalisasikan. Dalam syariat ada banyak bab, ada muamalat, ada ibadah, ada akidah, ada perundangan, dan poligami termasuk bawah satu daripada munakahat. Dalam bab lain kita boleh cerita semua tanpa rasa risau dikecam, tetapi tidak dengan poligami. Syariat lain sangat jarang dikaitkan dengan sifat negatif, tapi poligami seringkali dinegatifkan. Ini tidak patut. Maka jika bukan Islam sendiri yang bersihkan minda manusia dari tanggapan buruk, siapa lagi? Namun untuk diri saya tidak pernah merancang untuk poligami. Ayat ni dengan ni sahabat ni hantar, bagus ayat ni. Saya melihat tulisan ni mulia tuan-tuan, untuk kita timba sama-sama pengalaman, kerana saya yakin ini adalah seorang manusia hebat dalam tulisan ni. Sebab apa? Simple, saya tidak mampu. Bukan tidak mampu keuangan semata-mata, kerana itu satu aspek. Keuangan adalah ketentuan daripada Allah. Allah mampu memberi rezeki dan mengurangkannya kepada siapa dia kehendaki. Allah, bagus ayat ni. Beliau menjelaskan lagi. Ni saya tak kenal siapa dia tuan-tuan ni. Saya dapat mesej ni. Dengan seorang isteri sahaja pun saya dah rasa masa saya penuh. Saya tak larat nak bagi masa lagi jika ada isteri yang lain. Lebih-lebih lagi masa dengan anak. Lelaki lain mungkin mampu dan cekap mengatur masa, tapi tidak saya. Bila isteri merajuk, saya akan jadi tidak keruan. Susah fokus kerja, fikiran serabut memikirkan cara nak pujuk. Lagi lama merajuk, lagi lama lah fikiran saya serabut. Ini menakkan mental saya. Ini baru seorang. Bayangkan kalau 2, 3 atau 4 semuanya nak merajuk. Lain isteri, tentu lain cara nak pujuk. Takkan sama. Rasanya saya akan mengalami darah tinggi, sakit jantung jika mengalami ini berkali-kali. Yang ketiga, saya malas nak repeat balik proses mengenali dan memilih pasangan. Masa awal kahwin, saya dan isteri sama-sama belajar mengenali satu sama lain, bercinta lepas kahwin. Saya pelajari pribadinya, selera makannya, selera pakaiannya, gaya bahasanya, semua keluarganya. Begitu juga dia belajar mengenali saja. Prosesnya panjang. Untuk mencapai persamaan itu banyak liku-liku. Sekarang Alhamdulillah dah saling memahami dan stabil. Kalau saya kahwin lagi, saya kena mulakan semula proses itu dari awal dengan orang baru. Saya yakin tak larat dan memang tak mampu. Bagus ayat ni tuan-tuan. Inilah ketidakmampuan saya. Saya tahu tak semua lelaki macam saya. Ada yang hebat, mampu menangani banyak isteri dan cawangan rumah tangga tanpa masalah besar. Tapi saya tidak sehebat itu. Jika saya tidak merancang untuk poligami, mengapa saya bercakap membela poligami? Cakap tak serupa bikin. Dalam Islam digalakkan berniaga, dan semua orang boleh bercakap tentang kehebatan berniaga, kebaikannya. Jadi kenapa pula saya tidak boleh bercakap tentang poligami, sedangkan galakannya juga ada dalam Islam? Dalam Islam digalakkan untuk buat salat tahajud dan juga sunat puasa, walaupun seseorang itu tidak melazimi salat tahajud dan sunat puasa, namun dia boleh sahaja promotkan kebaikannya kepada semua orang. Samalah juga dengan poligami. Tak perlu pun tunggu dah jadi buat poligami baru bercakap tentang poligami. Ini pendirian saya. Allah bagus tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini satu ayat yang ditimbang dengan emas.
bagi saya satu ayat yang sangat bagus untuk memahamkan tuan-tuan kepada saya dan tuan-tuan kepada ayat Allah yang mulia ni, bahawa isu ni adalah isu yang berat untuk dibincangkan. Saya pun cuba meneliti banyak kitab tafsir sebelum berani bercakap dengan tuan-tuan. Takut dalam percakapan saya bukan seperti yang Allah kehendaki. Bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditanya satu patah perkataan saja daripada Al-Quran, maka baginda berkata, manalah langit nak meneduhkan aku, manalah bumi nak menampung aku. In qultu ma la yuriduhu rabbi, kalau aku berkata satu benda yang aku mandai-mandai. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kazib, haza halal wa haza haram litaftaru ala Allahil kazib. Jangan kamu pandai-pandai berkata satu benda dalam Islam halal haram, padahal kamu tidak faham apa yang Allah kehendaki, dengan lidah kamu yang dusta. Jadi saya mohon ampun, maaf tuan-tuan, ni adalah apa yang cakap ni kalau terluka perasaan dan sebagainya, tapi ini adalah satu hakikat yang nanti saya kongsi dalam kumpulan sahabat Ustaz Zahzan, dalam Facebook ke, dalam WhatsApp group ke, dalam Telegram ke. Moga ada manfaat pada apa yang disampaikan ni. Saya tak tahu siapa yang menghantar ni tuan-tuan, mungkin dia copy paste daripada ramai orang. Kalau ada yang terlibat yang menulis artikel ni, saya memang mengucapkan banyak terima kasih, kerana ayat ini merungkaikan banyak silap faham yang berlaku dalam kehidupan. Allah beri hikmah kepada siapa yang dikehendaki oleh ini. Mungkin ada yang salah, tapi banyak yang betul daripada rangkap-rangkap ayat yang digunakan. Baik, saya harap tuan-tuan faham dalam konteks ini, dan masih banyak lagi lanjutan perbincangan merujuk kepada perkara ini. Dan tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, bila kita melihat kepada sejarah, ada kaitan dengan ayat ni juga, awma malakat saimanukum, yang saya janjikan kepada tuan-tuan untuk huraikan semalam, iaitu wanita-wanita yang berstatus hamba. Dalam istilah dipanggil sebagai jariyah, jawari, jariyah, iaitu hamba-hamba budak perbudakan kalau bahasa Indonesia gunakan. Jadi antara yang menarik menghuraikan perkara ini dalam konteks semasa adalah Syekh almarhum Syahid ulama yang terkemuka namanya Abdullah Azam. Begitu juga dihuraikan oleh Syekh almarhum Dr. Muhammad Abdullah Nasir Alwan, bahawa hamba-hamba saya perempuan ni sudah tidak wujud lagi. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita yang dikemukakan oleh cerita Melayu, Allahyarham P. Ramli contohnya, cerita adalah shibir adalah sedikit sebanyak menerang kepada kita tentang perhambaan dijual begitu di pasar-pasar. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan lihatlah Itogrol ni pengasas kepada kerajaan Islam Osmaniyah, Khilafah Osmaniyah, juga menarik untuk kita lihat. Adalah cerita-cerita tentang perbudakan, tentang perhambaan dalam penceritaan drama Islam itu. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan, hamba saya sudah tidak ada lagi. Pembantu rumah atau pekerja-pekerja di office kita itu bukannya hamba saya. Hamba saya ni diperolehi ada banyak cara, salah satunya dengan melalui peperangan. Walaupun kita lihat perhambaan secara rasmi sudah tidak lagi dikenali pada zaman kini, kerana telah pun ditandatangani satu wasiqah, satu treaty penting di antara kerajaan Islam Osmaniyah dengan kerajaan Kristian Andalus Spain pada satu masa dahulu, yang mewajibkan kalau berlaku pertempuran di antara Islam dan juga kafir, maka tawanan perang tidak boleh diperhamba lagi. Mereka telah buat satu treaty, satu understanding, satu MOU. Jadi dengan persetujuan tersebut berakhirlah perhambaan dalam dunia sehingga ke hari ini, alhamdulillah. Kerana Islam punya target pun adalah untuk menghapuskan perhambaan. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, banyak pentafsiran yang menjelaskan tentang perkara ini. Kalau kita lihat pada zaman Islam, berlaku perhambaan adalah tujuannya untuk pembelaan kepada orang perempuan. Kerana bila berlaku peperangan, maka wanita-wanita yang ditawan itu bagaimana kesudahan hidup mereka? Adakah akan hidup sebagai seorang penjual maruah diri, sebagai hamba-hamba menjual diri untuk mendapat rezeki? Maka Islam membantu untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara hamba-hamba tersebut layak dikahwini oleh seseorang lelaki dengan syarat tentu, habis iddahnya. Kalau dia ada suami dahulu, habis iddahnya contoh. Dan nanti bila dah pastikan rahimnya kosong daripada sebarang benih orang lelaki sebelumnya, maka bolehlah dikahwini oleh seseorang tuannya yang memperolehi peperangan itu. Bila lahir anak, anak itu merdeka. Anak yang diperolehi pada wanita yang status hamba itu, anak itu merdeka. Dan isterinya yang dikahwini sebagai hamba itu akan naik tarafnya menjadi ummu walad.
Walad ni berarti ibu kepada anak tuan. Jadi kedudukannya tidak sama seperti hamba-hamba yang dikenali dalam amalan orang-orang jahiliah yang layak dibuat apa sahaja, diwarisi. Kadang-kadang seorang lelaki itu mewarisi budak ataupun hamba sahaya kepada ayahandanya yang telah mati, maka dikahwini pula lagi sekali. Anak kahwin dengan perempuan ayah, ini satu benda yang diharamkan dalam Islam. Dan sebaik saja seorang lelaki yang mengahwini hamba itu, maka bila dia wafat, dia mati, maka isterinya automatik akan merdeka. Banyak perkara yang kita kena faham tentang perhambaan. Janganlah kita terlibat untuk melontarkan panah-panah yang tersasar untuk mengatakan di satu kezaliman Islam seolah-olah menggalakkan perhambaan. Tidak pernah. Kita lihat begitu banyak perkara yang berkaitan dengan hukum hakam Islam. Uqubahnya, hukuman pada orang melakukan kesalahan, contohnya bersama dengan isteri pada bulan Ramadan, maka membebaskan hamba merupakan kafarah yang pertama. Orang yang contohnya bersumpah dan tak dapat nak melaksanakan sumpahnya, maka kafarahnya membebaskan hamba. Fakafaratu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Maka di antara syarat untuk pembebasan orang yang bersumpah ataupun bernazar ini adalah membebaskan hamba. Menunjukkan kalaulah perhambaan itu diperolehi dengan beberapa cara. Nombor satu, dengan peperangan. Nombor dua, beli di pasar. Nombor tiga, pemberian orang. Tiga cara masuk dalam satu bekas ini. Kalau kita umpamakan saluran air yang berkumpul dalam bekas itu datang daripada tiga sumber, tapi di bawahnya kebocoran berlaku pada 8, 9, 10. Kerana Islam punya target dalam tempoh bertahun hamba ini akan dimerdekakan. Maka banyaklah uqubah ataupun hukuman bagi kesalahan yang berlaku dalam fiqh Islami. Syaratnya adalah membebaskan hamba. Kerana Islam punya target beberapa tahun selepas berutusan Nabi SAW, perhambaan akan ditamatkan. Bicara ni panjang tuan-tuan. Maka kita lihat Islamlah yang paling hebat menangani isu perhambaan. Di saat orang-orang lain ketika menjadikan hamba itu mungkin permainan untuk mengukur kehebatan seseorang panglima itu melatih untuk memain pedang, dipenggalnya leher seseorang hamba diberi harga murah di pasar. Mungkin seorang meletakkan buah di kepalanya, memanahnya bagi mengajar anak itu ketepatan memanah. Tak kena buah apple di kepala itu, kena mukanya, kena lehernya. Penghinaan berlaku. Mungkin seseorang lelaki yang mempunyai hamba lelaki untuk berkhidmat di rumahnya, dikasihnya, iaitu potongnya anggota tertentu di bahagian aurat hamba tersebut bagi mengelakkan dia melakukan apa perbuatan haram dengan isteri dan anak perempuannya. Tapi Islam tidak membenarkan itu semua tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Hendaklah mereka makan apa yang kamu makan, mereka tidur di tempat yang kamu tidur. Tak boleh kamu memperhambakan mereka, menganiaya mereka, dan mereka layak untuk meminta dibebaskan, dipanggil hamba mukatab. Boleh membeli diri mereka dengan cara tertentu, perjanjian untuk menebus balik semula diri mereka. Mungkin dengan upah yang diterima itu dikumpulkan, nanti compensate balik. Mungkin boleh lepaskan diri mereka daripada perhambaan. Ada banyak perkara berkaitan. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, jadi dalam konteks poligami yang dibenarkan kepada lelaki dengan syarat-syarat yang ketat yang difahami tadi, dan seterusnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, indahnya ayat ni kata Dr. Ratib Nabulusi tidak pula menceritakan kenapakah kewajaran itu diberikan. Ini adalah kehebatan yang daripada Quran, kelembutan di sebalik mesej yang dikemukakan. Tapi setiap orang memahami keperluan diri masing-masing dan diingatkan Allah hendaklah berlaku adil di situ. Kerana sesiapa yang tidak adil dalam pemberian bersifat maddi, material kepada para isinya, dia akan datang di akhirat nanti wasyiquhu ma'ilun, dalam keadaan dia sengit, dalam keadaan bahunya sebelah sengit. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi hendaklah seseorang yang meramalkan perkara ini bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Ketika berlaku peperangan di Jerman, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ini dalam abad yang terdekat, maka ramailah di kalangan perempuan yang ada di Jerman mencadangkan kepada kerajaan Jerman supaya membenarkan lelaki yang ada untuk mengambil perempuan yang telah pun kematian suami dalam peperangan pada masa itu. Ini peristiwa bukanlah berlaku ratusan tahun dulu tuan-tuan, ini baru berlaku. Ketika berlaku peperangan yang menyebabkan Jerman terheret masuk dalam kancah peperangan dan tewas,
dan dikenakan hukuman yang berat oleh tentera bersekutu pada masa itu diketuai oleh Amerika, maka perempuan yang ada di Jerman yang sangat matang, dan negara Jerman antara negara maju daripada dulu lagi, mencadangkan supaya dibenarkan bagi lelaki-lelaki yang hidup untuk melakukan poligami seperti yang mereka lihat berlaku pada orang Islam ketika itu. Kerajaan Islam Osmaniyah baru saja jatuh, yang makna puluhan tahun baru saja jatuh dekat dengan mereka. Mereka melihat ni satu penyelesaian, tapi pada masa itu ditolak habis-habisan dan diharamkan oleh padri, oleh gereja. Maka tuan-tuan dan hadirin sekalian, berakhirlah hidup perempuan-perempuan yang ada di Jerman pada masa itu menjadi wanita-wanita yang terlibat dalam prostitution, dalam perkara-perkara yang diharamkan, yang menyebabkan banyak lagi masalah berlaku, anak luar nikah, anak yang tidak mengetahui susu galurnya. Inilah dia antara akibat bila Islam membawa penyelesaian daripada Allah SWT, maka dinafikan penyelesaian itu kerana syahwat manusia yang menganggap ia tidak selari dengan kehendak mereka. Baik, ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Berilah mas kahwin kepada wanita-wanita yang dikahwini itu dengan pemberian yang penuh kerelaan. Kalau mereka dengan senang hati menyerahkan untuk kamu sebahagian daripadanya, maka makanlah pemberian itu. Hani'an mari'a. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini hani'a, dia satu ucapan kalau orang makan, tiba-tiba sendawa, maka orang Arab akan sebut hani'an mari'a, hani'ah. Ya, hani'ah ni macam kita sebut tahni'ah lah, maknanya satu ucapan penghargaan. Maka dalam ayat ini Allah gunakan hani'an mari'a. Sebenarnya kalau kita dijemput makan rumah orang, antara sunnah Nabi kita SAW, saya nak ajar tuan-tuan lah ya, utamanya kalau kita berpuasa ataupun tak berpuasa pun, orang jamu makan kat rumah dia. Antara doa Nabi kita SAW, 3 rangkap ayat aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Lagi sekali aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Berikut, kalau kita dijemput makan rumah orang, doakan tuan rumah dengan doa ni. Ya, sambil kita ucapkan barakallahu lakum, barakallahu fikum, kita doakan untuk mereka seperti doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu bagus, sangat bagus. Tambah lagi satu doa yang Nabi khususkan untuk orang menjamu makan. Aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Berikut, maksudnya yang berbuka puasa bersama kamu adalah orang-orang yang saleh. Makan makanan kamu orang-orang yang baik-baik, dan didoakan untuk kamu para malaikat. Jadi dalam rangkap ini, menurut kitab Al-Wabil Sayyim Al-Karim At-Tayyib, dihuraikan Ibn Qayyim mengatakan bahawa di sini ada 3 perkara didoakan Nabi untuk orang beri makan. Yang pertama, kamu bagi makan pada orang buka puasa, besar pahala. Kerana dalam buka puasa, beri makan orang buka puasa ni, dalam hadis mengatakan man fattara sa'iman falahu ajruhu la yanqus min ajrihi syai'un, kan? Siapa yang bagi makan orang buka puasa, baginya pahala orang puasa tak kurang sedikit pun. Yang kedua, dalam rangkap yang Nabi ajarkan sini, wa akala ta'amakumul abrar, makanan kamu dimakan oleh orang-orang yang baik-baik. Orang baik ni beramal saleh, maka bagi kamu kebaikan dengan sebab kesalehan mereka itu dicernakan ataupun diberikan salah satu generated dapat daripada apa yang kamu bagi mereka makan. Mereka melakukan amal saleh, moga ada pahala untuk kamu dalam kesalehan mereka itu. Mereka pergi mengajar, mereka pergi sembahyang tahajud, mereka baca Quran, kamu boleh share saham kat situ kerana kebaikan yang kamu bagi makan kepada mereka. Dan terakhir sekali, dalam rangkap Nabi kat sini mengajar kita doa wasallat alaikumul malaikah. Kamu punya kerja ini mendapat restu Allah, para malaikat mendoakan untuk kamu. Ya, mulai hari ini kalau orang bagi kita makan, kita doa dengan doa ni. Apa lagi sekali? Aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Hadis ini oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga Ibn Majah.
dan dianggap sahih oleh para muhaqqiqin di kalangan muhaddithin. Baik, tuan-tuan hati dan dikasihan, kita kembali kepada ayat ni tadi. Setelah memberi bimbingan berkaitan dengan hak anak yatim yang nak dikahwini, kemudian Allah beralih pula kepada perempuan-perempuan yang kamu kahwini, isteri kamu itu. Memang ketika itu hak perempuan sama ada anak yatim atau tidak seringkali diabaikan. Ingat ya, kita kadang-kadang nak berkahwin, kesian dekat orang perempuan. Orang perempuan ni dia mengharapkan kita jadi suami yang baik, tapi kita kadang tak banyak duit macam perempuan, macam isteri kita. Maka dia pula pergi bagi duit kat kita. Ni hantaran. La ilaha illallah wa rasulullah. Hantaran satu perkara, mas kahwin perkara lain. Tuan-tuan faham kan? Hantaran ni biasanya untuk jamuan, untuk pembelian emas, untuk keperluan bilik pengantin, namanya hantaran. Kalau mas kahwin atau mahar, itu adalah yang ditetapkan di negeri masing-masing. Ada 200, 300 dan sebagainya. Kalau nak bayar lebih pun tak ada masalah. Mana tu minimum requirement lah dalam keadaan yang telah ditentukan. Maka mas kahwin yang ditentukan ratusan ringgit itu di negeri-negeri beza-beza mengikut uruf masing-masing. Kalau adalah merupakan satu kewajipan yang perlu disempurnakan oleh sang suami. Janganlah dia buat tak malu hari nak kahwin itu, tak bawa duit, pinjam pula ke adik-beradik. Lepas tu buat tak tahu, dia tak nak bayar. Wah, laku tuan-tuan. Kadang-kadang pinjam kat ayah sendiri. Lagi nak duit dah lah hantaran aku tanggung. Mas kahwin kau nak bersama isteri kau pun aku kena bayar juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimiliki Allah sekalian, latihlah anak-anak kita ni supaya ada sifat tanggungjawab. Itu sebab saya tegur tadi, saya ingatkan keperluan untuk berniaga supaya ada pendapatan tambahan dan lebih daripada keperluan, boleh anak itu berkahwin. Jangan semua benda nak bergantung kepada kita. Kalaulah seorang anak itu berkata kepada ayahnya, ya nak kahwin, keperluan hari ni RM30,000 kan, alhamdulillah saya dah kumpul RM25,000, boleh tak ayah top up RM5,000? Sedap hati ayah dengar, betul tak? Mak dengar pun, Allah pandai anak kita bawa kerja setahun dah simpan RM25,000, Masya Allah. Mak dengan ayah pun tak adalah kedekut nak hulu RM5,000 tu. Tapi sebaliknya, kalau seorang berkata, hari ni nak kahwin ayah, duit alhamdulillah adalah kumpul sikit. Berapa sikit tu? Nak perlu RM30,000, baru ada RM1,000. Ayah nak kena top up RM29,000 dah lah. Kau belajar dulu ayah tanggung. Kau beli motosikal ayah tanggung. Kau beli kereta pun ayah tanggung. Kau nak kahwin pun ayah tanggung juga. Bila kau nak bayar? Jadi tuan-tuan, sifat kebertanggungjawaban ni kena lahirkan dari anak-anak. Ya, ayat yang sebelum ni punya kaitan, iaitu zalika adna alla ta'ulu. Sebagai itu untuk kamu faham, orang yang paling baik adalah orang yang bijak mengatur ekonomi keluarga. Al-iqtisad nisful ma'isyah, seperti yang telah kita bincangkan dahulu. Kewajipan, keperluan, kepandaian, kebijaksanaan mengatur kehidupan ni adalah kehidupan sebenarnya. Maka dalam pengkhususan bimbingan yang Allah jelaskan kat sini, Allah berpesan kepada semua orang, khususnya suami, wali, hendaklah mengambil berat bab mas kahwin. Berikan mas kahwin, iaitu mahar kepada perempuan yang kamu kahwini. Sama ada mereka itu anak yatim, tentulah lebih lagi perlukan, ataupun wanita biasa. Berikan dengan penuh kerelaan. Itu sebab Allah gunakan saduqatihinna nihlah. Saduqah ni, kata Al-Imam Al-Asfahani, kita dapat lihat dalam kitabnya Al-Mufradat. Tuan-tuan, saya bacakan untuk tuan-tuan daripada kitab Al-Mufradat ni, antara kitab yang paling penting untuk kita mentafsir Al-Quran ni, Al-Mufradat, oleh Al-Imam Al-Asfahani. Beliau berkata, saduqatihinna ni datang dari perkataan sidqun. Sidqun ni maknanya benar. Nabi bersifatnya siddiq. Nabi Yusuf pun dipanggil Yusuf wa Yuhas Siddiq. Nabi Yusuf dipanggil Siddiq. Abu Bakar ketua umat ini yang mendapat julukan nama gelaran As-Siddiq. Jadi saduqatihinna ni berarti berasal daripada root wordnya, perkataan asasnya sidqun, sad dal qaf. Mana ada kaitan dengan Nabi, ada kaitan dengan sifat yang terpuji. Maka seorang lelaki yang telah pun meyakini kewibawaan yang ada pada isterinya untuk dikahwini, dipilih dengan susah payah itu, maka hendaklah dia memberi mahar itu, kerana ia satu perjanjian. Kita akan lihat ayat berkaitan perkahwinan, insya-Allah mengatakan misalkan ghaliza, dia satu perkara yang bersifat janji yang berat yang kena ditunaikan. Maka jangan pandang perkara ini perkara remeh, tuan-tuan dimulakan Allah sekalian ya. Jadi rentetan daripada itu, kalau kita lihat mas kahwin ni disebut oleh Al-Asfahani, dia ada kaitan dengan sidqun. Jamak daripada perkataan saduqa, saduqat, jamak daripada saduqatun, yang diambil perkataan daripada sidqun, berarti kebenaran. Ini kerana mas kahwin itu didahului janji.
maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Demikian kata para ulama moden seperti Ibn Ashur yang disadur dari pandangan Al-Asfahani. Jadi dikatakan mas kahwin itu satu syiar, satu bukti, simbol, lambang membuktikan kebenaran ketulusan hati suami untuk menikahi dan menanggung perempuan itu yang diambil daripada ayah ibunya dengan penuh kerelaan. Ayah ibu nak melepaskan anak perempuan yang ditimang, dipeluk, ciumnya daripada kecil itu, tentulah satu benda yang payah, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ya. Jadi ia seolah-olah satu perjanjian. Perempuan itu tak menceritakan dirinya langsung kepada sesiapa pun. Dia perempuan bertakwa punya cerita lah. Dia tak cerita siapa pun tentang dirinya, keluarganya, kebaikan, keburukan. Dia tak pernah cerita. Dia akan cerita pada suami, kerana keyakinan suami di atas ikatan itu dibina di atas kebenaran keyakinan satu pihak kepada yang lain. Allah, indahnya ayat ni tuan-tuan ya. Tak mampu saya nak menguraikan lebih lanjut. Jadi mas kahwin ni lambang kesediaan suami untuk menanggung keperluan isteri, dan juga perjanjiannya kepada keluarga isteri bahawa dia hendak menjaga perempuan ini sama seperti ayah ibunya menjaganya, bahkan lebih daripada itu lagi. Jadi ia dari sudut kedudukannya sebagai lambang kesetiaan, kecintaan yang dibina itu. Dan mas kahwin ini merupakan satu perkara yang ditekankan oleh Al-Quran Al-Karim. Itu sebab di hujung ayat ni diperkuatkan lagi dengan perkataan nihla, saduqatihinna nihla. Nihla ni maknanya apa tuan-tuan? Satu pemberian yang bersifat tulus, bersifat dengan kerelaan, keikhlasan. Dan ini kerana perkahwinan merupakan sebahagian daripada agama, dia akan jadi keterusan kelangsungan hidup dan bukti kebenaran ketelusan hati lelaki tersebut. Ia diberi kerana dorongan, tuntutan agama dan pandangan hidupnya bahawa dia akan mendapat kasih sayang daripada perempuan ni sebagaimana dia berikan kepada perempuan itu, bahawa itu beri kepadanya. What you give you get back, orang kata kan. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihan, nanti ada peluang saya nak menguraikan lebih lanjut lagi. Sebab di hujung ayat ni Allah menggunakan tibna. Tibna ni ataupun tayyib. Tayyib ni maknanya baik tuan-tuan. Jadi bila disebut perkataan tibna, Allah menyatakan di sini, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kalau perempuan itu menghalalkan untuk kamu, dia kata tak payah bayar. Ada orang kan punya wang banyak, minta 300 bagi sampai 3,000 orang yang punya wang. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak punya wang, tapi nak berkahwin juga, perempuan tu pun dah suka sangat dengan dia, maka hutang, lepas tu tak bayar pula sampai anak berapa orang. Ini hutang tuan-tuan, wajib bayar tau, jangan main. Hutang wajib bayar. Kalau kita lihat dalam kitab Hayawan oleh seorang ulama bernama Al-Jahidh. Ni Jahidh ni seorang ulama bahasa sastra yang terkemuka, punya banyak kitab. Dia hidup zaman dengan Imam Syafi'i ya. Dipanggil Al-Imam, dia dapat gelar Al-Imam Al-Jahidh kerana sastra bahasanya hebat, walaupun dia seorang Mu'tazilah macam juga Zamakhsyari. Beliau menulis satu kitab tajuk Hayawan. Dia kata dalam ayat ini kalau kamu lihat, Allah menunjuk kepada kamu, keliling kamu binatang sangat menghargai pasangannya. Jantan sangat menghargai betinanya. Kamu nak tengok tak ayam jantan makan seko-seko, makan seorang-seorang seko-seko, dia makan, jumpa cacing, tak, dia akan panggil betina untuk datang, ayam betina datang, kemudian dia pun mengending-ending pada ayam betina. Perhatikan tuan-tuan. Jadi bukankah ayam jantan ini menyadurkan makanan kepada betina itu dan merayu untuk mengahwininya? Ya, itulah tabiat yang Allah jadikan pada orang lelaki. Nanti kita akan lihat qiwama, iaitu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Allah berikan kelebihan pada lelaki kerana kebertanggungjawaban dan juga tanggungjawab dan peranan yang diberikan kepada lelaki itu lebih besar pada perempuan. Inilah dia kepimpinan yang dalam Islam diajar sekecil-kecil dalam rumah tangga pun ia satu permulaan untuk kepimpinan yang besar lagi. Baik tuan-tuan, ada lagi perkara yang saya janji tuan-tuan saya tak dapat nak sampaikan pada malam ni. Harap tuan-tuan bersabar dalam kuliah yang berikutnya. Panjang-panjang dalam video ini, share lah kepada seramai orang Islam di keliling kita. Moga-moga ada manfaat padanya, jadi jariah ilmu kita bersama. Jangan lupa tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan akikah, kami di Zan Travel bersedia untuk menjayakan cita-cita tuan-tuan. Kami nak melakukannya di Yaman terutamanya pada ini, kerana Yaman negara peperangan. Tuan guru kami Syekh Haidar amat mengharapkan agar dengan apa yang tuan-tuan buat akikah itu dapat meringankan belanja pelajar-pelajarnya makan di Yaman yang
terdedah dengan peperangan pada ini, tuan ya. Lepas serba susah, minyak mahal, mereka berjalan kaki berkilometer untuk sampai ke destinasi. Jadi kita cuba bantu di sana bagi yang melakukan akikah. Kami mengalu-alukannya dengan nilai RM1,800. Siap binatang kharuf iaitu bibiri disembelih, disenggarakan, dimasak enak-enak, dibagi kepada orang memerlukan di sana. InsyaAllah tuan-tuan, masukkan saham akhirat ini kami akan jayakan insyaAllah. Dan sebenarnya bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan buku-buku latihan topikal, latihan dari 1 sampai dari 6, 1 sampai 5, kami di Telaga Biru menerbitkan buku-buku ini, dan saya menjemput dengan besar hati, dengan rendah hatinya cikgu-cikgu, guru-guru pakar, guru kanan, guru cemerlang untuk menulis bersama Telaga Biru. Apa sahaja subjek kami menerima dengan tangan terbuka. Ingat buku latihan, ingat Telaga Biru. Alhamdulillah kami telah menerbitkan lebih 80 judul pada hari ini. Andai tuan-tuan tak keberatan, tuan-tuan bolehlah menziarahi www.telagabiru.com.my. Ada banyak buku yang disediakan di sana. Sekian tuan-tuan, terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Doakan kami supaya dalam kerja dakwah ini diberi kekuatan oleh Allah. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana pelajaran kuliah seperti biasa pada malam ni. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini. Sekian. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. Terima kasih Yang Mulia Dayang, Nur Azhar, Jamil Firdaus, Alfi Syahdan, Hamidi Hussein, top fan, Nur Azhar, top fan, Abdul Razak Ahmad, kakak saya yang tersayang Muaz, Nora Yunus, top fan, Farida Ali. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman kita ya. Rozana Ismail, top fan, Anissa Osman, Azina Sulong, top fan. Nampaknya PKP dilanjutkan ke bulan 12, belum ada peluang untuk kita bertemu. InsyaAllah nanti ada rezeki, tak ada aral apa-apa, kita jumpa lepas PKP nanti. Telah diusahakan oleh Ustaz Syafiq Murad, tapi kerana ada halangan tentu kita tak berjumpa itu. InsyaAllah lepas ni nanti bila tamat kita doa pada Allah, mudah-mudahan ujian ini diangkat, musibah ini dijauhkan daripada sekalian kita dan umat Islam. Kita dapat jumpa satu masa nanti. Terima kasih ya Yang Mulia Dayang, Sabarudin Lawi, Cikgu, top fan, Kasmah Hussein, Saidah Saleh, Normala Rahim, top fan Mas Nida, fan Siti Aisyah, dan semua yang hadir. Kenang saya dan tuan-tuan ya, Jamila Abdul Rahman, Cijah top fan. Terima kasih sekali lagi. Ana Kembar, top fan Muhammad Nur. Kenang saya dan tuan-tuan. Sekian ya, Azina, Ahmad Fadhilul Anwar, dan siapa saja yang tak sempat sebut malam ni, Ramli, Suhaiza Rahiman, top fan. Terima kasih. Nur Huda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.